wabarakatuh. Yang pertama sekali saya ingin menyatakan rasa nubari asmaramah pihak PNBBC bahawa kita menyokong bajet ini dengan hebatnya. Dan juga kita ucap tahniah kepada Menteri Kewangan yang telah mempamerkan satu bajet untuk menangani masalah yang negara dijangka hadapi pada tahun hadapan. Kita lihat bajet yang dipamerkan telah memberi pendekatan yang menyeluruh kepada semua pihak. Dan saya telah menyediakan ucapan 50 paragraf dan 19 cadangan untuk dikemukakan secara lisan dan juga bertulis. Oleh kerana benda ini tidak dapat disampaikan secara lisan, maka saya sampaikan secara bertulis, tetapi sebahagian daripada perkara tersebut saya ingin sebutkan di sini. Yang pertama, meminta agar tempoh pelanjutan moratorium untuk tempoh sehingga bulan Jun tahun depan disegerakan pengumumannya. Kita tahu telah diumum dari masa ke semasa, tetapi kita nak umum secara resmi supaya tempoh moratorium sampai bulan Jun tahun depan, dan ianya mesti dilibatkan semua pihak yang terlibat memberi pinjaman ataupun sewaan. Yang kedua termasuklah syarikat kredit dan juga leasing. Yang keduanya minta agar pengeluaran RM 10,000 secara pokal daripada akaun 1 KWSP kepada semua penjarum. Ini telah pun diumumkan oleh pihak KWSP. Kita ucap terima kasih. Dan ini merupakan satu petanda yang baik yang diperjuangkan oleh pihak BN dan juga PN, dan nikmatnya dinikmati bersama oleh semua pihak, oleh rakyat Malaysia, oleh pihak pembangkang dan juga pihak kerajaan, termasuk pihak netizen yang sedang mendengar ucapan ini dengan hebatnya. Ketiganya minta agar pengumuman berkaitan hasil kajian penebusan awal gantian cuti rehat GCR sebanyak 75 hari untuk ganjaran wang tunai yang diumumkan pada pembentangan bajet belanjawan 2020 disegerakan bagi memastikan keketengan awam terus dijamin di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional, memandangkan Kerajaan PH telah bertindak memansuhkan GCR 150 hari sebelum ini kepada 75 hari, GCR 55 hari. Keempat, menyediakan bentukan khas bantuan one-off kepada mahasiswa. Kelima, meminta agar kad diskaun siswa yang disekalikan dengan baca buku bagi kegunaan pelajar yang telah dilaksanakan sewaktu pentadbiran Barisan Nasional dulu tetapi telah dimansuhkan oleh PH dikembalikan pula oleh Kerajaan Perikatan Nasional bagi meringankan beban pelajar. Keenam, insentif one-off kepada pelajar IPTA penginapan luar kampus bagi menampung kos sewaan penginapan. Ketujuh, mengembalikan inisiatif diskaun 10% bayaran balik yang dibuat menerusi potongan gaji atau debit langsung mengikut jadual dan diskaun 20% bagi pembayaran penuh pinjaman PT-PTN yang sebelum ini telah dimansuhkan oleh PH Pakatan Harapan. Kelapan, memperluaskan pakej pelan data dan juga peranti yang diberikan kepada pelajar IPT awam diperluaskan kepada IPTS. Kesembilan, memberikan fokus keutamaan bagi meningkatkan fasiliti dan pemantauan sempadan maritim negara, terutamanya melibatkan kawasan betim petinggi ahli yang sering diceroboh dan telah diceroboh oleh kapal pengawal pantai China. Kesepuluh, minta agar pemberian bantuan prihatin rakyat diberikan 2 kali setahun dan diperluaskan kepada golongan M40 berpendapatan RM8,000 ke bawah. Ke-11, meminta agar sektor pembinaan diberikan perhatian khusus bagi penganugerahan projek berskala besar dan mega diberikan kepada syarikat besar yang mewajibkan agar untuk diberikan secara pakej kepada kontraktor KLAF seperti yang telah dilaksanakan pada masa yang lepas. Selain dari itu, projek-projek kecil dan penyaran seperti mengecat bangunan kerajaan, masjid, surau, lanskap dan lain-lain diberikan kepada kontraktor KLAF. Ke-12, memastikan agar bantuan khas pesawah RM200 sebulan selama 3 bulan tempoh sebelum menuai supaya diberikan balik. Ini telah diumumkan pelbagai subsidi dan sebagainya. Petani-petani di kawasan saya dan juga lain kawasan pertanian meminta kita bagi bantuan sebelum menuai selama 3 bulan yang saya percaya akan disokong oleh Kuban Pasu dan juga lain-lain lagi termasuk semua kawasan pertanian. Yang ke-13, meminta agar peruntukan bantuan awal persekolahan sebanyak RM300 juta dalam bajet 2021 dinaikkan memandangkan berlaku pengurangan sebanyak RM30 juta berbanding bajet 2020
bagi memastikan proses pendidikan tidak terganggu disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang telah menjejaskan rakyat dari aspek hilang punca pendapatan dan kekurangan pendapatan. Ke-14, meminta agar tembok sepadan Malaysia Thailand dari Bukit Putih ke Kuala Perlis, ke Bukit Kayu Hitam, Kedah dan juga ke Perak dinaikkan taraf sepanjang 105 km kepada tembok konkrit dan juga kamera lita tertutup CCTV. 15 ialah meminta agar zon aliran bebas wang kalian dibuka semula selepas wabak pandemik 19 berjaya ditamatkan. 16 bantuan one off kepada ketua kampung, tok batin, pengulu, pengusi JKK, pengusi JKKR, jawatankuasa kemajuan kerja rancangan dan juga lain-lain lagi pemimpin di Barisan Hadapan ini diberi one off seperti yang diberi kepada Imam Siap dan lain-lain lagi. Ke-17 meminta agar kerajaan meneliti nasib jurulatih PLKN yang ditamatkan kontrak dan mohon supaya mereka ini diserapkan semula di mana-mana kementerian termasuk diserap kepada jasa yang akan ditubuhkan semula. Ke-18 meminta agar keutamaan jawatan jasa diberikan kepada mereka yang telah dibuang kerja sebelum ini. Sebelum ini semua pihak marah kepada PH kerana PH telah membuang pekerja-pekerja kontrak yang melibatkan sampai dekat 30,000 termasuklah pegawai-pegawai jasa. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat pihak PH boleh mengambil pegawai-pegawai khas. Ini bukan Menteri PH ada di sini. Mereka mengambil pegawai khas dengan gaji sejaji bertaraf jusa, termasuk pegawai-pegawai khas Kementerian Keuangan pada masa tersebut. Diwujudkan jawatan pegawai-pegawai khas, tapi jasa yang melibatkan gaji 1,000, 2,000 ini telah bukan saja mereka dibuang, tapi jabatan itu telah dimansuhkan. Saya nak beritahu jasa bukan jabatan yang diwujudkan main-main begitu saja. Dia ada bajet. Contohnya pada tahun 2015 bajetnya ialah 74.7 juta. 2016 70.51 juta. 2017 76.37 juta. 2018 81.72 juta. 2019 2020 telah dimansuhkan. 2021 hanya 85.5 juta. Jadi kita kena ingat tadi Lemah Pantai sebut bahawa kita kecewa kerana berita-berita berhubung dengan COVID ini tidak dapat disampaikan dengan baik kerana kita tidak ada agensi khas untuk menyampaikan berita. Maka ini sebab kita wujudkan jasa, dan jasa ini bukan permainan kata-kata, bukan hanya diwujudkan begitu saja, tetapi diwujudkan berdasarkan kesinambungan. Saya nak bagi tahu kerajaan PH kena dedahkan balik berapa orang pegawai-pegawai khas menteri yang telah diwujudkan sehingga mereka mansuhkan jasa yang merupakan satu jabatan bukan untuk kerajaan yang memerintah, tapi bukan untuk kerajaan BN, tapi mana-mana yang kerajaan memerintah boleh menggunakan jasa untuk menyampaikan berita yang benar. Kemudian yang ke-20, yang 19 meminta agar kadar elam pekerja cacat EPC dinaikkan daripada RM1,200 kepada RM1,500. Yang ke-20 memberi elam one off kepada semua frontliners. Sekarang ini kita beri kepada Kementerian Kesihatan. Saya nak ucap terima kasih kepada Menteri Keselamatan, Menteri Pertahanan, Menteri Kesihatan, pegawai-pegawai lain, menteri-menteri, dan terutamanya kepada DG Kesihatan yang telah hadir sepanjang masa kita memperkenalkan cara-cara menangani COVID-19. Tetapi sebenarnya COVID-19 ini bukan berlaku pada masa Pagoh dan juga kawan-kawan pemerintah. Ianya berlaku daripada bulan Disember 2019 yang mana kita telah kesan, dan pada 2020 kita telah diberi amaran oleh WHO bahawa Malaysia di antara negara yang sedang menghadapi COVID-19. Tetapi apa yang kerajaan PH buat? DG yang sepatutnya dia memainkan peranan untuk sama-sama mengambil tindakan menyelesaikan masalah pandemik, dia hanya jadi pemerhati. Syukur alhamdulillah kerajaan PN berjaya meletakkan orang-orang yang profesional pada tempatnya masing-masing. Apa yang kerajaan PH buat? Pada 28 Januari 2020, ini dia statement
tengok gambar ni semua tengok. Ni siapa dia? Ni Menteri PH mengatakan ini COVID-19 tak apa, ini orang pelancong-pelancong yang datang semua sihat. Di mana DG Kesihatan? DG Kesihatan duduk sebelah. Tengok saja. Menteri Kesihatan sedang senyum. Ini dia gambar. 28 Januari. Di mana mereka selesaikan COVID-19 dengan menyuruh Menteri Pelancongan mengeluarkan kenyataan. Ini dia. Tetapi bila Paguh ambil alih, kita memperkenalkan PKP dan juga SOP yang ketat sehingga usaha kita untuk menangani COVID dalam gelombang pertama di antara yang terbaik di dunia. Sekarang kita dalam gelombang ketiga, kita menghadapi sedikit masalah bila perkara-perkara ini berlaku, tetapi pengalaman kita masa gelombang pertama, gelombang kedua memberi cara kepada kita untuk menyelesaikan itu. Tak berani. Ini dia gambar. Jangan pada tunjuk gambar je, Rau. Wahai rakyat Malaysia, ini dia cara PH menyelesaikan. Alah, Rau. Boleh saya bagi laluan sikit? Beri laluan. Boleh, Rau, sikit? Saya akan bagi peluang untuk bertanya, Boni, setelah saya habis. Boleh saya jelas sekarang ni, Rau? Sikit-sikit saya bagi chance saya sikit. Kemudian saya juga ingin memulakan fasa kedua ucapan saya ini, iaitu Allah berfirman dalam Quran dalam surah Hujurat ayat 12. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu iktanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun wa la tajassasu. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu buruk sangka dan jangan kamu mengintai keburukan orang. Ya? Jadi kita nak bagi tahu bahawa satu kenyataan yang hebat saya harus perkenalkan kepada semua rakyat, bahawa berita tidak benar telah menjatuhkan kerajaan PN dan menaikkan kerajaan PH melalui berita tidak benar. Berita benar yang sebenarnya telah menjatuhkan kerajaan PH dan menaikkan kerajaan PN. Ini adalah sesuatu yang kerajaan PN menjatuhkan PH betul sebab itu berita benar. Arau, tetapi bagi laluan sikit. Kerajaan PN dijatuhkan oleh pihak PH kerana berita tak benar. Ini seperti yang dikatakan Langkawi bahawa sekiranya berita tidak benar itu diulang berkali-kali sebagai benar, ia akan menjadi benar. Tetapi berita benar yang disimpan, ianya akan menjadi tidak benar. Jadi kita perlukan pegawai agensi kerajaan jasa untuk menerangkan kepada rakyat. Saya akan bagi sekejap lagi. Dan kenyataan yang ketiga terakhir ialah berhubung dengan sejarah yang harus dipegang oleh semua pihak. Jangan lagi, terutamanya ramai yang tak hadir di saat terakhir ini, jangan lagi sebut bahawa kerajaan ini kerajaan pintu belakang. Saya di antara orang yang mengerti sejarah tapi tak sempat menulis, tapi insyaAllah dalam masa perlahan saya akan menulis bahawa sejarahnya ialah PH jatuh kerana bersatu komponen mereka keluar. Bila keluar jatuh PH. Bila jatuh PH, Langkawi berhenti. Kemudian lantik jadi interim. Kita semua dipanggil ke istana untuk minta akuan sumpah. Kita sign akuan sumpah. Akuan sumpah telah menunjukkan bahawa tidak ada satu orang pun layak untuk menjadi Perdana Menteri kerana tidak mendapat sokongan yang sewajarnya. Termasuklah Langkawi dan juga Port Dickson. Akhirnya, pihak ahli-ahli parlimen telah mengambil keputusan beramai-ramai untuk menyokong Paguh menjadi Perdana Menteri supaya negara ini tak jadi kelang kabut dalam keadaan kita menghadapi COVID-19. Kerajaan PH tak dapat buat apa-apa dan kerajaan dipegang oleh seorang Perdana Menteri interim. Dan bila kita sokong Paguh menjadi Perdana Menteri, maka Paguh jadi Perdana Menteri dan dibuatlah yang kita lihat pada hari ini ialah yang terbaik. Saya nak bagi tahu bahawa kerajaan ini adalah kerajaan penyelamat. Penyelamat kepada politik yang dihadapi oleh negara. Jadi Paguh adalah kawasan penyelamat. Dan saya juga nak bagi tahu kepada pembangkang, pada kawan-kawan di sini. Saya baca ayat Quran tadi bukan untuk didengar saja, tapi untuk dimaklumkan bahawa terdapat beberapa perbuatan yang luar biasa yang sedang berlaku sekarang, iaitu menuduh sekolah orangnya ada di pihak PN ini yang boleh ada yang kata kemungkin ada seorang kedua tak menyokong mereka dengan ini bajet ini tak lulus, kerajaan tumbang. Ini adalah satu syak wasangka dan kita mengaitkan orang-orang yang merupakan ahli-ahli politik veteran
yang mereka masuk politik sebelum kita lahir lagi. Sebelum Lembah Pantai lahir lagi mereka dah masuk politik. Pekan masuk politik, Bagan Datuk, Gua Musang, semua pihak ini satu minit lagi, Arau. masuk Satu minit politik lagi. lebih awal lagi. Boleh. Tetapi kita mesyak sangka kononnya mereka begitu begini. Sekali mereka menyertai barisan, mereka barisan. Sekali barisan bersama dengan PN, kita Baik. tetap sama dengan PN. Terima kasih, Kita ada Arau. 112 kursi. Saya ucap takziah, semoga Allah merahmati Yang Berhormat Great. 112 kursi setelah kurang satu kursi daripada 113. Pembangkang pun kurang, dia kurang batu sapi. Jadi dalam masa yang sama kita tahu bahawa Bebas dan juga Parti Langkawi masih belum buat keputusan, tetapi saya nak beritahu sesiapa saja yang menolak bajet ini, Arau. termasuk kawan saya bekas Menteri Kesihatan, tolak bajet kianat rakyat. Sebab ini rakyat sedang menunggu. Anggota Arau. kerajaan menunggu supaya bajet ini diluluskan. Mereka yang dibuang kerja menunggu untuk mereka diambil semula. Kita tolak bajet, kita menghina mereka, kita kianat mereka. Saya nak bagi tahu, saya merayu. Tapi kalau tuan-tuan tak mahu terima rayuan, tu pulang. Saya baca ayat Quran tadi. Jangan buruk sangka pada kami dan jangan buruk sangka pada rakyat. Baca ayat Kalau Quran. kita tolak, berarti speaker, kita tolak amanah rakyat. Amanah rakyat. Speaker? Ya, silakan. Baca ayat Quran. Alali yang berhormat, masa dah. Baca ayat Quran tapi tidak memenuhi tuntutan ayat Quran. Tadi Ini berjanji nak bagi laluan, dah habis baru nak Alali yang bagi. berhormat, saya Okey. minta maaf. Dan akhir sekali, Dalam dewan saya- gini pun berbohong. Ya, silakan. Baca ayat Quran. Topeng. Boleh. Terima kasih. Sebut secepatnya. Terima kasih Arau. Kalau kita lihat memang kita kagum dengan prestasi Ketua Pengarah Tan Sri Nur Hisham dan saya harap kita bersama-sama berhenti menuduh bahawa beliau takut mati. Tetapi yang paling penting sekali adalah apabila kita mentadbirkan Kementerian Kesihatan, perlu kerjasama antara kaki tangan kerajaan dan dipimpin oleh pimpinan politik menteri dan timbalan menteri. Dan Terima kasih, kita Gopeng. melalui Baik. gelombang Minute, pertama minute, yang speaker. berjaya 10 hari tanpa kes baru semasa Pakatan Harapan memerintah. Sehingga Sheraton Move yang menyebabkan gelombang kedua dan seterusnya apabila rampasan kuasa yang berlaku di Sabah yang menyebabkan PRN Sabah yang menyebabkan gelombang ketiga. Ya, Betul tak? terima kasih. Bukankah Terima kasih, ini terima kasih. tanggungjawab? Alali yang berhormat, saya offkan mic. Saya offkan mic kerana saya nak bagi terus dirumuskan beberapa saat. Sila Araf. Beberapa saat ini saya ingin merumuskan bahawa kita nak menyatakan sokongan tidak berbelah bagi kepada kerajaan pimpinan Paguh. Yang keduanya, kita nak menyatakan bahawa kita bersetuju dan menyokong bajet yang telah dibentangkan oleh Menteri Kewangan, dan saya ingin menyatakan bagi pihak kami semua dengan rendah diri, dengan rasa rendah diri mengucap terima kasih kepada semua anggota kerajaan yang telah membantu kita selama ini. Dalam masa yang sama, saya minta ahli parlimen, demi keikhlasan kita kepada rakyat, marilah kita bersetuju untuk potong allowance kita sebanyak 10% untuk membantu ketabung COVID-19 kasih. yang Baik. mungkin dibuat oleh kerajaan. Terima kasih, Rahmat. Semua kawan-kawan semua Baik. Setuju. Semua setuju. Baik. Jadi dengan itu kita Setuju, potong. setuju. Pembangkang mungkin tak setuju sebab mereka Hanya pembangkang setuju tak? kalau setuju kita potong 10% dan saya sendiri mencadangkan saya dipotong 20%. Boleh setuju, tak ada Dan masalah. Juga, kawan-kawan Terima kasih, tak ada Rahmat. masalah. Terima kasih. Yang paling penting ialah kita ucap Minit terima juga. kasih dan kita Penjelasan. menyatakan bahawa tidak perlu timbul syak wasangka bahawa ada orang tidak menyokong bajet, termasuk para rengat dan semua pihak. Boleh, Tidak ada orang tak menyokong bajet. Kita menyokong bajet ini dengan sepenuhnya. Silalah kawan-kawan lain. Boleh, kita kalau setuju. sekiranya tak mau sokong, jangan hadir parlimen pada masa tersebut. Pergilah di mana-mana. Kita nak pastikan biar rakyat nampak kita sehati sejiwa untuk memperjuangkan hak rakyat, masalah rakyat. Terima kasih kepada Terima semua. kasih Alali yang berhormat. Araf, saya minta